Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini dapat lagi kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat bersama dalam majlis ilmu di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi yang berbahagia ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita nak bersua kembali di antara kami di studio dengan keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa, perbincangan kita bawakan kepada anda untuk mengupas topik-topik khususnya berkaitan dengan ibadat, dengan tafsir, dengan hadis dan pelbagai lagi bakal kita sajikan kepada anda. Dan hari ini berkenaan dengan ibadat, yakni was-was dalam solat. Bagaimana kupasan dan perbincangan? Sebentar lagi kita akan bawakan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita datangkan kepada anda. Seperti biasa, jika anda ada persoalan yang ingin diajukan, boleh pergi ke saluran kita. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke nombor yang tertera, ataupun jika anda ingin bertanyakan terus secara tulis di ruangan komen di Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan anda sesuai dengan topik perbincangan dan juga kalau boleh menggunakan laras bahasa yang betul dan sesuai supaya mudah untuk kita fahami, kita baca, kita ambil dan kita jawab kepada penonton-penonton semua. Baik, hari kupasan dan perbincangan was-was dalam solat. Was-was, ada yang bertanya, katanya ia adakah makhluk Allah seperti nafsu ataupun iblis? Adakah juga yang mengatakan was-was ini seperti satu penyakit yang sangat menggerunkan apabila dikaitkan dengan ibadat, ataupun ia adalah satu perasaan yang hanya datang terbuai bermain-main ketika mana kita contohnya nak ambil uduk, nak masuk solat dan apa-apa saja lagi kita lakukan ibadat, pasti akan disebut sebagai berhati-hati dengan was-was. Persoalannya, adakah dia makhluk Allah, penyakit, ataupun ia adalah satu perasaan yang hanya datang singgah ketika nak beribadat. Baik, kita akan tanya kepada bintang ilmuwan kita, Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi bersama dengan kita, ataupun disebut sebagai, katanya orang panggil glamour dengan Dr. HD ataupun Dr. Hadi, betul Ustaz? Alhamdulillah begitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang kebiasaan kalau kita bawakan saja Dr. Hadi bersama dengan kita, pastinya perbincangan tentang fiqh solat, dan kalau yang lepas-lepas kita dah bincang pasal tayamum, bagaimana wuduk orang sakit, bagaimana solat yang dilakukan ketika mana mungkin dalam keadaan turut dan sebagainya. Hari ini tentang was-was dalam solat Ustaz. Silakan untuk pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah kurniakan, semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sentiasa menambah ilmu pengetahuan dan mengamalkannya, insya-Allah. Amin. Terima kasih Insya kepada Dai Azrin, semoga Allah merahmati, insya-Allah. Kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz, semoga Allah berikan ganjaran sebaik-baik ganjaran. Dan tidak dilupakan semua sahabat-sahabat setia dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga kita mendapat manfaat dalam program ini, insya-Allah. Bila tadi Dai sebut mengenai tentang adakah ia penyakit ataupun ia adalah makhluk Allah, was-was ni, ataupun dia adalah bisikan, sebenarnya dia disebutkan oleh para alim ulama dia satu penyakit. Penyakit yang mana dibantu pula oleh syaitan. Allah. Sebab tu di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Musnad Abi Ya'la, dia menyebutkan bahawa ada satu hadis baginda Rasulullah. Kata Nabi SAW, inna syaitan wadi' khartumu ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan ini meletakkan muncung dia. Muncung ni dia letak di dada anak Adam. Untuk apa tujuannya? Kata ulama, untuk membisikkan, dengan bisikan supaya dia lalai, supaya dia buat benda-benda kemungkaran, supaya dia buat benda-benda maksiat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala murka,
maka syaitan ni akan bisikkan. Kalau dalam bab ibadat pula, dia suka lalaikan kita, dia suka meragukan kita, dia suka bagi kita ni rasa ibadah kita ni akan tak sempurna dan akhirnya kita meninggalkan ibadah. Faham? Jadi bila bisikan ini berlaku, maka dia akan menjadi satu penyakit. Penyakit yang disebut dalam istilah bahasa Arab waswas al-qahri. Ni waswas yang sangat teruk. Kadang-kadang ada orang yang takbir 3-4 kali. Allah. Dia rasa tak masuk niat tu. Sebab niat saja. Dia kata complicated niat ni. Sebab apa? Dia terjemah. Usalli fardhu zuhri, sahaja aku solat zuhur. Angkat takbir ni, tengah angkat takbir. Dalam hati terjemah. Sebab dia nak terjemah satu persatu daripada apa yang disebutkan. Jadi, bila dia sebut sahaja aku solat zuhur. Zuhur ke asar? Dia jadi ragu-ragu. Syaitan pula duk bantu. Jadi, akhirnya jadi penyakit. Bukan tu saja, kadang-kadang wuduk sampai 5-6 kali. Dia rasa basuhan tu. Itu dalam bab ibadat. Begitu juga ada orang kadang-kadang penyakit ini, dia boleh sampai ke satu tahap kehidupan hariannya. Contoh, dia dah setrika baju, orang perempuan setrika baju, dia dah tutup pelak. Kemudian kejap lagi, dia dah masuk, pelak dah tutup ke belum? Dia pergi tengok, oh dah tutup. Kejap lagi, dia dah siap-siap, dia teringat pula yang setrika tu, takut terbakar rumah. Dia terlalu berhati-hati, terlalu sangat, sehingga menyebabkan penyakit ini, dia ada dalam diri dan dia tak sedar. Kemudian dia pergi pula tengok, oh setrika dah tutup. Nak masuk kereta, teringat pula setrika tadi, naik pula. Kan sampai satu tahap lah sekali dia cabut setrika bawa dengan dia pergi tempat kerja. Sebab apa? Sebab penyakit ni, penyakit. Sebab tu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dalam syariat Nabi SAW dah mengajarkan kepada kita sekiranya datang kepada kita was-was syaitan. Dalam solat, apa yang kita lakukan? Ini di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi ajarkan, nanti kita akan tunjukkan praktikal bagaimana sekiranya kita was-was. Kadang-kadang ada orang 3 ke 4. Ini yang satu. Ataupun kadang-kadang dia terlupa kunut. Subuh tadilah, Allah Ustaz, nak tengok program Tanyalah Ustaz sampai tertinggal kunut. Perlu tak sujud sahwi? Perlu dia kena ulang balik solat? Kemudian was-was, contohnya lagi was-was mengenai tentang basuhan wuduk dan sebagainya. Ini semua telah disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana kita nak menghindari penyakit was-was syaitan ini. Iaitu satu penyakit yang dibantu oleh syaitan pula supaya ibadat kita tidak khusyuk. Waktu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kalau dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi tadi, nanti kita akan tunjuk praktikal. Bagaimana Nabi sebut, ada seorang sahabat datang berjumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni bila solat, syaitan datang. Dia ganggu. Maksudnya ada bisikan, ada was-was dalam solat. Kata Nabi SAW, syaitan tu bernama Khinzib. 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 Itu Khinzib. Ni nama syaitan yang Nabi sebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan. Khinzib. Maka ketika mana dihadiri ataupun didatangkan kepada kamu bisikan itu, maka kamu menyebutlah falyaqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti kita akan tunjuk praktikal lah. Kemudian summa tadful ala yasarik salasan. Kemudian kamu ludah ataupun kamu hembuskan di sebelah kiri kamu sebanyak 3 kali. Dalam solat ni dalam solat. Jadi Nabi sebenarnya dah ajarkan kepada kita, kemudian sahabat ni tadi, bila Nabi ajar dia buat. Dan akhirnya dia kata, selepas daripada Nabi ajarkan kepadaku, aku dah tidak lupa dan tidak lalai dalam solat. Ini sebenarnya yang dibicarakan oleh ulama'. Cuma da'i, orang kadang-kadang dia was-was, solat, was-was tentang kehidupan, tapi tak pernah was-was makan. Makan 3 kali tambah tu kenyang, siap boleh tambah lagi minum. Yang ni dia tak pernah was-was. Tak pernah pula fikir, aku dah tambah ke belum? Betul. Yang tu dia tiba sampai perut kenyang. Subhanallah. Baik. Sebenarnya Ustaz, saya tak malu nak mengaku hari ini. Sebenarnya saya pun baru mengetahui yang was-was itu adalah sebenarnya satu penyakit. Sebelum ni saya faham ia adalah satu perasaan yang datang
hasil daripada bisikan syaitan, tetapi yang paling tepat sekali adalah tadi disebutkan ia adalah satu penyakit yang dibantu oleh iblis ketika mana kita ni nak melaksanakan ibadat ataupun kita nak melaksanakan pelbagai urusan dalam kehidupan kita, pastinya akan datang dan perlu kita tahu bagaimana cara untuk mengatasi was-was tersebut. Baik Ustaz, sebelum kita ambil soalan dari sahabat-sahabat kita, mungkin satu persoalan yang saya nak ajukan kepada doktor sendiri berkenaan dengan was-was ini. Adakah dia salah satu juga sebab kenapa seseorang itu beribadat tak boleh nak dapat khusyuk? Adakah kerana salah satu sebabnya was-was ini, Ustaz? Sedikit dari Ustaz, silakan. Baik, memang itu sebenarnya tujuan dan agenda syaitan. Yeah. Agenda. Sebab apa? Sebab dia nak jadikan kita ni supaya ibadat kita tak sempurna. Ya. Yeah. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis bagaimana kalau kita ragu-ragu 3 ke 4, maka pergilah kepada keyakinan kamu. Maknanya yakin ni 3. Yeah. Sekiranya Nabi SAW sebut kan, kalau sekiranya orang tu rupanya dia tambah 5. Dia ingat dia dah baru buat 4, buat 3. Rupanya dah 5 rakaat. Dia tambah yang satu tu 5 rakaat yang kelima. Maka dia sujud sahwi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni sebab kealpaan dia. Tetapi sekiranya kekurangan, kan kurang, dia buat tu rupanya tak cukup, maka kata Nabi SAW, ia adalah hinaan bagi syaitan, hinaan bagi iblis. Sebab tu syaitan ini dia usaha sungguh-sungguh untuk manusia, apa yang dia nak buat? Manusia letih dengan ibadah. Faham. Itulah yang dia nak. Motif dia kata, aku solat pun bukan khusyuk. Jadi daripada aku tak khusyuk, baik tak payah solat. Ramai tak orang cakap? Ramai. Hari ni ramai dah dalam media sosial. Dia kata daripada hang solat tak khusyuk, dia sebenarnya dia tak malas nak solat. Baik buat pun nak solat. Sebab solat pun tak guna, sebab Allah tak terima, sebab tak khusyuk. Jadi itulah agenda syaitan supaya kita meninggalkan ibadah. Baik, itu jawapannya. Yang mana salah satu sebab kenapa kita ni kena berhati-hati dengan penyakit was-was tersebut adalah ia terkait dengan agenda iblis ataupun syaitan untuk mengganggu anak Adam ketika nak melaksanakan ibadat. Yang pastinya salah satu sebabnya adalah untuk menjauhkan seseorang hamba itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita dapat lihat di sini, mungkin kita ambil soalan pertama di Facebook dari sahabat kita, mungkin Pak Suli Romli. Mari kita lihat soalannya. Kalau kita dapat lihat di sini, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, benarkah punca was-was dalam solat ini bermula sejak kita bermula dari wuduk lagi akibat gangguan iblis dan syaitan laknatullah, dan bagaimana harus kita menanganinya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Pak Su untuk soalan ini. Katanya bermula daripada wuduk. Silakan Doktor. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat bila sebut tentang ibadat tadi, was-was tu tadi, bagaimana was-was yang dilakukan oleh iblis kepada Nabi Adam AS, kepada Siti Hawa. Ini adalah antara sebab bagaimana kita kena minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah itu sejarah was-was tu? Ya, betul. Ya, betul. Maka kata para alim ulama, bagaimana dia was-waskan Siti Hawa, yang mana Siti Hawa akhirnya bercakap dengan Nabi Adam AS, dan akhirnya mereka ni melanggar perintah Allah dan dicampakkan ke atas muka bumi. Maka itulah yang disebutkan oleh para alim ulama. Cuma apabila soalan Pak Su tadi menceritakan tentang adakah ia sebenarnya bermula daripada wuduk dan bagaimana nak mengatasi, sebenarnya semua dan setiap ibadat, tak kiralah wuduk, istinja, hatta istinja pun kadang-kadang ada orang yang dia dah berdehem. Kita sunnah berdehem. Berdehem ni maknanya selepas kita disebut istibrak. Bila kita dah buang air kecil, minta maaf saya sebut buang air kecil, kita kena berdehem. Berdehem tu. Berdehem tak perlu sampai jiran dengar dah. Dia sikit je, teran. Tapi dia akan keluar. Kemudian kita rasa datang syaitan, was-was. Belum lagi, buat lagi berdehem. Berdehem setengah jam. Tak keluar-keluar. Dia akan keluar sebab kita kena tahu tentang ilmu. Sebab bila kita pundi air kencing, kita minta maaf, dia macam injak. Bila kita berdehem, dia akan terbuka. Dan dalam badan kita ni ada air. Selagi kita berdehem, selagi itulah keluar. Nabi suruh kita berdehem, maknanya kesan-kesan yang berbaki, yang tertinggal tu akan keluar keseluruhannya. Maka selepas kamu berdehem, istibrak ni tadi, maka kamu telah selesai. Basuh dan selesai. Jangan fikir.
Tetapi masalahnya syaitan, dia akan suruh kita berdehem setengah jam. Itu yang sebab kita lewat untuk nak ni. Sebab tu, istinja, kemudian wudu, kemudian kejap lagi soft, kejap lagi solat. Maka itulah yang disebutkan oleh para alim ulama mengenai tentang was-was. Bukan saja dia bermula daripada wuduk, tetapi setiap daripada permulaan itu patut berhati-hati. Bukan hanya pada wuduk, tapi segala yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, sedang penonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, untuk teruskan perbincangan kita berkenaan dengan was-was dalam solat. Baik, kalau tadi kita dah huraikan sedikit berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan sejarah was-was itu daripada mana dan apakah yang dimaksudkan dengan was-was, adakah ianya penyakit ataupun hanya sekadar mainan dalam minda ataupun ianya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala seperti iblis ataupun syaitan. Baik. Sebelum kita pergi ke papan putih kita bersama dengan Fadil Ustaz. Ustaz, biasanya kalau sebut berkenaan dengan fik solat ataupun pelbagailah penceritaan dalam bab agama ni, biasa ada orang sebut, dia kata, ini mesti gangguan iblis ataupun syaitan ni. Ataupun disebut iblis dan syaitan. Hari ini saya nak tanya sikit pada Ustaz lah, untuk sama-sama kita berikan pencerahan kepada penonton-penonton. Apa beza antara iblis dan juga syaitan? Sedikit dari doktor, silakan. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada perbezaan. Iblis ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran yang mana dia tu adalah kepala dia. Fa fasajadu illa iblis. Yang tak nak sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah ni adalah iblis. Dialah yang Allah Subhanahu Wa Taala murka, dialah yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala perintahnya, dan dialah kerana rasa cemburu, bongkak dan sombong, dia juga nak jadikan Nabi Adam AS supaya Allah murkai. Sebab itu dia membisikkan dengan bisikan yang jahat supaya Nabi Adam dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kehebatan manusia ni, dia bertaubat kepada Allah. Mengaku kesilapan, bertaubat, Allah ampunkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan syaitan ini pula adalah kuncu-kuncunya. Ni kira iblis ni dia punya grandmaster lah, dia punya master planning ni adalah iblis. Tetapi sebab ada dalam satu hadis, dia sebenarnya ada satu kitab yang sangat bagus dibaca, Talbisul Iblis, belitan iblis, yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Dia ada dalam terjemahan bahasa Melayu, sangat bagus dibaca. Namanya Belitan Iblis, Talbisul Iblis. Dalam tu disebutkan bagaimana syaitan-syaitan ini dia bagi laporan KPI. Diorang pun ada KPI juga. Report card. Pergi kepada iblis, kata syaitan-syaitan ni, dia kata, aku dah bagi orang ni lalai solat, aku dah bagi orang ni minum arak, aku dah bagi. Itu report card. Iblis dia kata, kamu tak buat kerja. Ni dalam hadis ni, riwayat Imamul Muslim. Datang sekok syaitan ni. Sekok lah memanggil kan. Bukan seorang. Sekok syaitan ni dia datang. Dia bila bagi laporan, dia kata, aku telah memisahkan pasangan suami isteri. Aku tidak meninggalkan mereka sehingga mereka bercerai, berpisah. Maka kata iblis, ni'mat anta, ini sebaik-baik ni paling bagus ni, syaitan yang paling bagus kerana memisahkan keluarga antara suami dan isteri. Dan dipanggil syaitan tu duduk sebelah dia. Inilah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Sebab tu perbezaannya, iblis ni merupakan dia punya kepala, syaitan ni merupakan kuncu-kuncunya. Dan tadi Pak Su ada sebut tadi bagaimana amalan kita nak melepaskan diri daripada syaitan, bisikan, maka amalkan surah An-Nas. Hebat tak hebat, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, ialah kalau boleh 3 kul lah. Tetapi surah An-Nas ini untuk bisikan syaitan. Kita minta perlindungan Allah daripada sifat Rabb, sifat rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Kita minta daripada sifat ketuhanan. Malikin nas, sifat mulkiyah, maksudnya sifat kehebatan kerajaan Allah.
ilahinnas, sifat ketuhanan Allah, ilahiyah. Maknanya sifat Allah disebutkan 3 sifat untuk minta perlindungan Allah daripada bisikan yang sangat-sangat dahsyat ini. Sebab tu jangan kita pandang senangnya syaitan kalau ada depan aku wrestling dia ingat depan dia. Maknanya kita tak nampak. Kalau kita nampak senang, tetapi kita tak nampak. Okay. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya untuk nak formula khusyuk dalam solat. Ni formula pucuk pangkal dia diri sendiri. Diri sendiri. Kalau kita bagilah formula, dulu kita waktu belajar SPM, formula punya banyak formula. Tapi bila masuk dalam exam, lupa semua formula. Sebab apa? Sebab tak praktik. Ini masalah kita. Tetapi kita kena faham, ulama meletakkan beberapa perkara untuk kita khusyuk dalam solat kita. Untuk kita, solat kita makin hari makin baik. Yang pertama, at-tafahum. 40 tahun dah solat, 50 tahun sahabat-sahabat penonton, 30 tahun dah solat, 20 tahun dah solat, tapi tasbih, Fatihah, zikir dalam solat kita tak faham. Ni yang maksud at-tafahum, mengetahui serta memahami segala bacaan dalam solat serta menghayati bacaannya. Kalau kita angkat takbir, kita faham Allahu Akbar, kita faham Allah Maha Besar. Sebab nak sebut dalam bahasa Melayu tak boleh. Sebab kalau kita takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa lain, solat kita tak sah. Kan tiba-tiba Allah Maha Besar. Salah, dah tak sah. Dia mesti Allahu Akbar. Maknanya kita tahu dah. Oh, inilah kebesaran Allah. Kita faham. Kemudian baca Al-Fatihah ataupun doa iftitah, baca Al-Fatihah. Kemudian surah tu mungkin kalau surah pendek-pendek tu kita faham. Kemudian rukuknya kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Apa makna dia? Bila kita mengetahui makna, senang kita menghayati. Betul. Antaranya macam inilah, kalau kita dapat satu surat. Surat tu daripada dapat dekat dalam peti sampul kita, surat kita, dia punya depan tu warna kuning. Kan? Kita pun dapat buka-buka bahasa Tamil. Contohlah, kita orang Melayu, bahasa Tamil. Kita pun tak faham dia tulis. Tiba-tiba dekat tu RM1000. Dia tulis yang faham RM1000 je. Kita cari tak penterjemah. Cari. Sebab apa? Sebab 1000 punya pasal. Baca-baca rupanya kena saman. Contoh kan, kita ingat dapat daripada sultan ke mana ke raja nak bagi kita 1000. Jadi maknanya pentingnya kita memahami. Sebab tu at-tafahum namanya, mengetahui serta memahami. Baik, yang kedua, at-ta'zim. Apa maksud ta'zim? Merasakan kebesaran Allah dalam solat. Bila kita angkat takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar tu sudah cukup menafikan segala benda-benda yang kita fikirkan atas muka bumi ni, melainkan kita fikir kebesaran Allah. Mana lebih besar? Kerja kita ke ataupun Allah? Allah besar. Kenapa nak fikir kerja? Kejap lagi nak buat apa? Kejap lagi nak makan apa? Kejap lagi nak pergi mana? Kejap lagi nak masak apa? Maknanya kita telah memikirkan dunia lebih besar daripada Allah. Nampak? Sebab tu kena ada sifat at-ta'zim dalam diri kita. Yang paling hebat Allah. Kalau fikir pasal rezeki kita, dia tak akan habis. Tetapi fikirlah yang memberikan rezeki Allah. Maka bila kita tahu tentang kehebatan Allah, khusyuk tak kita? Khusyuk. Sebab kita tengah minta kepada pemilik segala gedung rezeki. Jadi kita fokus pada solat. Yang ketiga disebut al-haibah. Haibah ni menghadirkan perasaan gerun, takut dengan, ataupun al-khawfu juga disebutkan. Haibah, rasa takut, rasa gerun terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah. Bila solat kita rasa, ya Allah, ada dalam hadis Nabi sebut berapa ramai orang yang solat, akhirnya Allah lempar solat mereka. Takut tak? Takut. Macam kita lah, kalau kita kerja kan dengan satu syarikat, bos kata awak masuk pukul 8 pagi, kita masuk pukul 11. Kan? Masuk kaki atas meja, bos, roti canai dengan teh tarik jangan lupa atas meja saya. Asal saya kena buang. Confirm kena buang. Mana ni syarikat apa? Syarikat your father ya, kalau bahasa Inggerisnya begitulah kan. Jadi kita kalau rasa takut, bos suruh masuk 8, kita 7.30 masuk lah. Betul. Sebab apa? Rasa takut kena buang kerja. Bila buang kerja, rezeki kita terganggu. Tetapi kita tak takut kepada Allah. Kalau Allah tak terima solat kita, 30 tahun Allah tak terima.
Itu formula dia. Kemudian yang keempat, ar-raja. Bukan rajak pesembuh. Orang Kedah rajak pesembuh. Ini ar-raja, pengharapan. Mengharapkan kerahmatan dari Allah dengan penuh pengharapan. Maknanya, kita harapkan semoga Allah menerima. Ada kesalahan, mungkin ada kelalaian, ada kealpaan, tetapi kita harapkan, ya Allah, walaupun ada kelompongan dalam solat, aku harapkan kasih sayang kau, kerahmatan itu, hadirkan perasaan tu. Kau terimalah, ya Allah, aku makhlukmu yang tak sempurna, ya Allah, aku lemah. Sebab tu Nabi SAW suruh kita ketika mana kita sujud, dalam hadis Muslim, tidak ada yang paling hampir antara hamba dengan Allah melainkan dalam keadaan dia sujud. Fa'aksirud doa, perbanyakkan doa. Bukan sujud terakhir. Ada orang sujud terakhir doa. Tak. Setiap kali sujud, setiap kali dahi meletakkan di atas tanah, doa pada Allah. Dan yang terakhir 5, al-haya. Apa dia? Perasaan rasa malu. Ya Allah, banyak betul kau bagi aku rezeki, kau bagi aku nikmat, kau bagi aku pelbagai benda yang aku boleh merasai, maka berasa malu di hadapan Allah kerana kealpaan diri. Tapi aku masih lagi alpa. Solat dalam keadaan melewat-lewatkan, solat dalam keadaan kita tak ambil ikhtibar dalam apa yang kita solat. Kita kadang-kadang sujud, kita tak rasa kita sedang sujud di hadapan Allah. Ada rasa begitu. Rukuk, tak rasa rukuk di hadapan Allah. Tak rasa kita mengangkat takbir di hadapan Allah. Maka kata ulama, inilah formula khusyuk dalam solat. Yang pertama, at-tafahum, kefahaman. Yang kedua, at-ta'zim, kebesaran. Yang ketiga, al-haibah ataupun al-khawfu, rasa kegerunan. Takut. Yang keempat, ar-raja, pengharapan. Dan yang kelima, al-haya, rasa malu di hadapan Allah. Subhanallah. Ini dia formula khusyuk dalam solat. Mungkin penonton-penonton rasa macam, aku dah buat dah, dia kata semua benda ni, tapi kenapa tak dapat juga perasaan khusyuk tersebut? Mungkin hanya sekadar buat, tapi belum betul-betul buat. Tafahum, ta'zim, haibah, raja' dan juga hayya. Ini yang dapat kita saksikan pada ketika ini, formula khusyuk dalam solat yang boleh kita amalkan selepas ini. Mudah-mudahan kita dapat jadikan solat kita solat yang khusyuk, sempurna, dan juga kita dapat laksanakan keluar daripada penyakit was-was. Baik, jom kita ambil soalan dari sahabat kita di Facebook, iaitu Masrifah No Jamain. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah yang harus kita lakukan sekiranya rasa was-was dengan bilangan rakaat ataupun yang melibatkan rukun qauli? Mengapa kita perlu sujud sahwi sebelum salam apabila rasa ragu-ragu atau was-was ketika dalam solat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Masrifah No Jamain untuk soalan ini. Silakan Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Masrifah atas soalan. Ada beberapa perkara yang disebutkan. Yang pertama mengenai tentang rukun. Rukun ni ada 3. Ya. Kita tahu rukun tu ada 13. Bukan ada 3, ada 13 tetapi dipecahkan melalui 3. Itu maksud saya, 3 bahagian. Yang pertama rukun yang disebut rukun qauli, rukun percakapan, perkataan. Ini kita telah bincangkan pada first saya masuk di program Tanyalah Ustaz. Kemudian rukun al-fi'li, rukun perbuatan, dan rukun yang terakhir rukun qalbi, iaitu hati. Baik, kalau sekiranya kita meninggalkan salah satu daripada rukun dengan sengaja, tak sengaja tak apa, tetapi dengan sengaja, maka kata para alim ulama, kalau tak sengaja tu kemudian kita ingat, maka kita kena ganti kan. Betul. Tapi kalau dengan sengaja, tak naklah baca Al-Fatihah. Contohlah, biar Al-Fatihah panjang sangat, kita skip sebab nak ni ada mesyuarat. Contoh. Baca bismillah. Baca bismillah je contoh. Maka solatnya batal. Tapi sekiranya tak sengaja. Contohnya, ada orang yang was-was ketika mana dia dah rukuk, dia aku dah baca Al-Fatihah ke belum? Dia bukan jadi imam, dia makmum. Selalu makmum lah. Imam dia mesti ingat kan, sebab dia kena kuatkan bacaan pada bacaan-bacaan yang kena kuat. Ataupun pada bacaan-bacaan yang slow, selalunya imam akan ingat kebiasaan. Yang menjadi masalah ketika mana dia menjadi makmum, kena pula da'i yang jadi imam. Bacaan dia tu dia taranum punya sedap. Sampai makmum belakang ni, sedap betul da'i Azrin ni. Ina ataina je pun. Okay, ina ataina je, tapi bacaan dia punya sedap. Sehingga bila dia rukuk, dia bersama dengan imam takbir sekali. Sehingga bila dia rukuk, dia was-was. Aku dah baca Fatihah ke belum? Maknanya dia ada syak di situ. Maka kata ulama, sekiranya kamu ada ragu-ragu dengan bacaan dan kamu rasa ragu-ragu tu hampir kepada yakin,
aku tak baca lagi. Maka kamu kena ikut imam seperti biasa. Nanti kita akan tunjukkan praktikal. Ikut imam seperti biasa. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita buat apa? Kita kena bangun satu rakaat. Sebab apa? Sebab kita yakin hampir, syak tadi yang hampir kepada yakin bahawa kita tak baca Al-Fatihah, maka Al-Fatihah tu wajib. Kalau kita pun bagi salam, kita solat 3 rakaat je, maka tak sah yang 4 jadi 3. Maka kena bangkit satu lagi rakaat, kena buat daripada awal sampai akhir. Bukan Fatihah terus salam. Tak. Al-Fatihah, lepas Fatihah, kemudian rukuk, lepas rukuk, iktidal, lepas iktidal, sujud, lepas sujud, duduk antara 2 sujud, sampai habis. Orang pun sebelah, macam mana orang Kelantan demo semayang 5 rakaat? Ni orang Kelantan pula lah. Kan asyik orang Kedah lah. Kenapa semayang 5 rakaat? Dia kata tak, tadi rakaat dah terbatal. Jadi sebab tu kena gantikan. Baik, dia nampak macam bak kata orang putih dengan izin complicated. Tapi kalau kita fahami betul-betul, dia nampak simple dan mudah saja untuk kita fahami bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut. Baik, banyak lagi persoalan dan juga masalah bakal kita timbulkan selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, berehat seketika. Alhamdulillah, kita kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita dalam topik hari ini, was-was dalam solat. Pada ketika ini saya dan Al-Fadil, Dr. Hadi sedang berada di atas sejadah untuk menunjukkan kepada anda sedikit praktikal yang patut kita perhatikan, khususnya berkenaan dengan macam mana kalau kita was-was dalam solat, kita nak counter balik, kita nak bagi dia okey balik, macam mana keadaannya dan juga kaedah yang patut kita perhatikan, khususnya apabila was-was datang melanda, perbaiki solat tersebut, rukunnya bagaimana. Tapi Ustaz, sebelum kita teruskan Ustaz, ada orang kata kalau lakonkan solat tak boleh Ustaz. Jadi kita ni macam mana Ustaz? Sebenarnya lakonan ni tidak jadi masalah sebab dia kena tengok kepada niat tujuan. Ada orang yang disebutkan, yang ditegah oleh ulama adalah mereka yang buat lawak melalui syiar Islam. Tu diharamkan oleh para alim ulama. Untuk memberikan orang gelak ketawa, kadang-kadang dia ada. Contohnya yang tentang kunut panjang, kunut pendek. Sebenarnya memang dalam fiqh ada kunut panjang dan kunut pendek. Ada. Contohnya, apa kunut panjang yang kita baca? Allahumma hdina fi man hadait. Yang setiap kali subuh kita baca. Kunut pendek bukan kunut. Yang tu yang kadang-kadang kita gelak ataupun beri orang, kadang-kadang bukan saja orang Islam, yang non-Muslim pun dia akan mengguna pakai lawak-lawak yang dalam ibadah kita. Kena hati-hati, kata ulama. Jadi bagaimana kunut pendek? Allahumma ufirli ya ghafur. Ini disebutkan di dalam kitab Fiqhul Manhaji. Itu saja sudah memadai. Allahumma ufirli, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Terus kita sujud. Boleh? Oh, maksudnya kalau kita solat subuh, kita nak cepat, boleh baca kunut pendek tu? Kunut pendek boleh. Tapi pahala dia pun tak adalah dapat macam pahala yang baca panjang. Ini baca pendek nak dapat pahala banyak. Jadi dia dapat pahala sikit je lah. Itu disebutkan oleh para alim ulama. Khususnya bagi mereka yang nak qadha. Qadha kan? Kalau pergi, kadang-kadang orang Jumaat, hari Jumaat, orang tengah semayang sunat, dia pergi angkat tangan. Kan Allahumma. Orang tengok, kau ni semayang subuh ke semayang tengah semayang tahiyatul masjid ke apa kan? Pecahlah rahsia. Pecahlah rahsia tak kantoi solat ni. Jadi tak perlu angkat tangan. Angkat tangan waktu ketika kunut itu sunnah. Jadi doa pula kalau kita duduk macam ni baca Allahumma hdina, orang perasan pula kenapa lama sangat. Maka bacalah kunut pendek, kata ulama. Baik, saya nak kembali pada soalan tadi. Bagaimana kalau sekiranya rukun qauli tadi, contohnya Al-Fatihah. Sekiranya seseorang itu dia tak baca Al-Fatihah, tertinggal bacaan Al-Fatihah, maka apa yang dia kena buat? Dia kena ganti satu rakaat. Okey, contohnya kita dah 4 rakaat ni. Okey, dai duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Saya ikut imam macam biasa. Tahiyat awal ke akhir Ustaz? Tahiyat akhir. Okey, tahiyat akhir. Dia ikut imam macam biasa sekarang ni. Kemudian kita katakanlah dah rakaat yang tadi, rakaat pertama dia terlupa bacaan Al-Fatihah. Saya terlupa, dai tak terlupa sebab dia imam. Kemudian apa yang kita kena buat? Kita tak boleh bagi salam. Okey, dai bagi salam.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika mana da'i dah bagi salam, saya yang terlupa tadi bacaan Al-Fatihah menjadi rukun qauli, maka saya tambah 1 rakaat. Walaupun pada dasar pandangan orang 5 rakaat. Faham? Orang nampak 5, tetapi disebabkan rakaat yang pertama tadi rosak, maka kita kena ganti. Jangan bagi salam batal dan kena ulang semula. Adakah Ustaz, minta maaf saya mencelah, adakah lepas dia tambah 1 rakaat tu, masyarakat sebelum dia salam tu, adakah dia kena sujud sahwi Ustaz? Ya, dia kena sujud sahwi. Contohnya bila dah bagi salam, saya pun bangunlah. Ni contoh saya bangun. Allahu Akbar. Jadi saya baca Al-Fatihah macam biasa, kalau nak baca surah macam biasa, kemudian saya rukuk macam biasa, semua macam biasalah. Iktidal pun macam biasa, sampailah saya dah sujud. Ni saya ringkaskan. Dah sujud, kita pun baca tahiyat akhir. Kita tahiyat akhir masa-masa. Kemudian sebelum nak bagi salam, sebelum kita nak bagi salam ni, kita sujud sahwi, sunat. Sujud sahwi ni tak wajib, sunnah. Sama ada kamu buat dengan sengaja ataupun tidak sengaja dalam rukun itu, kata para ahli ulama, sujud sahwi itu sunnah. Kalau contoh tak doa kunut. Faham? Doa kunut ni sunnah ab'ad. Sunnah yang dituntut untuk dilakukan. Sekiranya kita tak doa kunut, tak buat pula sujud sahwi, solat kita sah. Jangan solat semula, solat tu sah. Okey, sebelum nak bagi salam, sujud. Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud sekali lagi. Kemudian duduk seperti mana tahiyat akhir ataupun seperti tahiyat awal. Boleh dua-dua. Kemudian tak perlu baca tahiyat akhir, terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka itu cara bagi orang yang meninggalkan ataupun kekurangan. Nanti kita akan bawa tajuk sujud sahwi. Apa bacaan yang kita kena baca dalam sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Maknanya itu bacaan. Kalau saya tak hafal Ustaz, boleh tak saya nak baca bacaan tasbih biasa? Boleh. Kalau saya nak baca subhanallah sahaja boleh? Boleh. Tidak jadi masalah. Bacaan itu tidak jadi masalah, kata para alim ulama. Maka soalan seperti mana yang tadi, dia kena tambah dan kena sujud sahwi. Baik Ustaz. Saya sebenarnya Ustaz, kita macam bersantai tepi pantai Ustaz, duduk ni bersimpul. Apa Ustaz, satu lagi persoalan. Biasanya kalau dalam waswas ni, biasanya orang dia akan waswas pasal bilangan rakaat. Betul. Ataupun yang tadi bila mana dia terlupa, dah baca Fatihah ke tidak tadi yang itu satu. Lagi satu Ustaz, biasanya dia akan waswas ketika mana dia ni, contoh dia ni imam dah ada. Lepas itu imam sudah pun rukuk, dia datang, dia angkat takbir, lepas tu dia pun rukuk, imam naik. Jadi dia pun waswas. Dia kata, ini aku ni masbuk ke tidak ni, dia kata ni. Adakah aku nak kena tambah ataupun aku dapat rakaat tadi? Kalau dia berada dalam situasi macam ini Ustaz, macam mana nak jawab Ustaz? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Ni pun soalan berangkai juga. Sebab was-was ni dia memang panjang. Dia memang panjang. Baik, bila kita sebut mengenai tentang was-was, kita kena faham sungguh-sungguh bahawa was-was ni, kalau sekiranya kita was-was bacaan surah. Dah baca surah ke belum? Maknanya kalau benda-benda sunnah tidak jadi masalah. Faham? Tak baca pun tak apa. Saya tak baca doa iftitah tadi Ustaz. Angkat-angkat takbir terus Al-Fatihah. Tak apa, sebab sunnah. Tak perlu digantikan. Tetapi benda yang melibatkan rukun. Faham? Rukun yang ada 13 itu, maka kita kena buat. Tapi kita kena ingat, yang tak boleh buat contohnya niat. Kita tak niat, kita pun angkat takbir. Kemudian niatlah sekarang, tak boleh. Dia mesti takbiratul ihram beserta dengan niat. Itu mesti. Kalau rakaat ketiga baru nak niat, maka solat dia batal. Dia bukan boleh niat, saya niatlah sekarang ni. Tak boleh. Niat mesti daripada awal-awal. Kalau sekiranya tak niat, maka batal. Dia kena ulang sekali lagi daripada awal. Okey. Apa yang disebutkan oleh da'i tadi, kalau ada dalam hadis 3 ke 4, 3 ke 4. Okey. Bila sebut 3 ke 4, maka pergi kepada yakin. Al-yaqin ni dalam satu kaedah yang kena ambil, al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan ditolak dengan syak. Maksudnya dia tidak boleh diragui dengan syak. Yakin itu nombor satu. Bila kita yakin, pergi kepada keyakinan. Dia tak boleh dikacau oleh syak tadi. Okey. Kata ulama, kalau 3 ke 4, 3 ke 4, kita yakin yang mana? 3 confirm kita dah yakin. 3 confirm.
Betul tak? Maknanya 3 ke 4, 3 ke 4, 3 kita dah buat. Maksudnya kita tambah satu lagi rakaat. Itu kata ulama, ambil nombor 3. Jangan 3 ke 4, 3 ke 4. 4 lah, malah ni nak lewat dah ni. Dia tak boleh, dia mesti ambil yang kurang. 3 ke 4. 2 tak ada orang, 2 ke 3, 2 ke 3. Mesti orang dah tahu dah. Maknanya kalau sekiranya, tadi dah tahiyat ke belum? Dah tahiyat ke belum? Kalau sekiranya kita rasa kita tahiyat, kan? Kita tahiyat awal, kan selalunya kadang dah tahiyat ke belum? Dah tahiyat ke belum? Maknanya kita rasa rupanya kita buatlah tahiyat. Kalau solat seorang lah, kita pun buat tahiyat. Bila kita buat tahiyat, itu adalah merupakan rakaat kedua. Kita tambah yang ketiga, tambah keempat. Tapi dalam hati ni aku rasa macam dah buat dah tadi, sujud sahwi lepas daripada tu. Kalau 3-4 macam tadi, kata Nabi, ambil nombor 3, tambah satu lagi 4. Sekiranya kita dah buat, rupanya tu 5 rakaat. Kan? Rupanya 5. Orang duduk sebelah tu ke, dia ni 5 rakaat ni. Iman mantap ni, 5. Orang buat 4, dia 5. Jadi, bila dia dah buat 5 rakaat, dia kena sujud sahwi lah. Maknanya dia kena sujud sahwi. Kalau sekiranya dia dah buat memang betul, 4 pun sujud sahwi. Kata ulama, sebab apa? Sebab was-was itu tadi. Okey, contohnya kalau dia dah tahu lepas daripada bagi salam. Ni dalam mazhab Syafi'i. Contohlah, contoh kan. Yeah. Okey, saya nak tunjuk ni, Saya pun bagi salam kan. 4 rakaat ni saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dai pun kata, dia tak sembahyang. Buat 5 lah tadi. 5 tadi tu. Saya kata, 4. Dia kata, tak, memang betul 5. Dan saya kata, saya pun rasa-rasa macam 5. Jadi apa yang saya dah buat, saya dah bagi salam, maka sujud sahwi terus. Kalau saya sebut, saya kata, Ustaz, 3 rakaat tadi tu. Maksudnya tak cukup 1. Okey. Kalau sekiranya 3, maka kita bangun, tambah satu lagi. Walaupun dah bercakap tadi? Walaupun dah bercakap, berdasarkan hadis. Nanti saya akan sentuh bab tu. Tetapi yang kita tambah dulu, ni dah tambah 5. Dia kata, dah 5, tapi dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang sebelah baru tahu, kau buat 5 tadi. Aku memang kira satu-satu. Dia sempat kira pula. Jadi kalau dia diri ni tak yakin, dia rasa, aku rasa pun macam tu. Sujud sahwi terus. Maksudnya, tak perlu tambah sebab kalau tambah jadi 6 pula. Jadi, sujud sahwi. Allahu Akbar, terus sujud. Terus sujud, maknanya daripada tahiyat tu, terus sujud. Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud. Sujud sekali lagi. Kemudian duduk macam tahiyat. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sekiranya selepas bagi salam, baru sedar dia dah tambah rakaat. Okey, jelas? Kalau tadi kurang rakaat pula. Penonton yang tak faham boleh komen, nanti insya-Allah kita akan ulang sekiranya tak faham. Okey, kalau tambah rakaat dah bagi salam baru sedar, maka sujud je sahwi terus, selesai. Tetapi sekiranya kurang, ini berlaku pada Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bagaimana Nabi solat 2 rakaat je. Habis Nabi bagi salam 2 rakaat, ni solat 4 rakaat. Dalam riwayat sama ada Zuhur ataupun Asar. Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada seorang sahabat namanya Zulyadain. Zulyadain ni, dia kata kepada Nabi, adakah solat ini telah diringkaskan? Adakah solat ini telah diringkas, dipendekkan daripada 4 jadi 2? Maka kata Nabi, tidak. Pada ketika itu Nabi tanya, adakah betul apa yang dia bercakap ni? Sahabat kata betul. Nabi bercakap tak waktu tu? Nabi bercakap. Apa yang dibuat oleh Nabi? Bila sahabat kata, ya Rasulullah, kau buat 2 je. Maka Nabi terus bangun, tambah. Bagaimana? Okey. Kan kita dah bercakap ni, sama ada kita dah bercakap, kadang kita tengok je ni. Walaupun dah merubah sedikit arah kiblat, dah bercakap, maka tambah sahaja rakaat yang kurang. Cara tambah dia, dan ini terus bangun. Ni 2 rakaat dah tadi. Terus bangun. Bangun. Di imam Allahu Akbar, saya pun bangun. Takbir terus. Takbir, saya pun masuk. Maka ini adalah rakaat yang ketiga. Jelas? Buat seperti biasa. Rukuk macam biasa, sujud. Rakaat ketiga, kemudian bangun rakaat keempat, kemudian sebelum bagi salam, duduk balik. Minta maaf lah, duduk bangun kan. Bayangkan dah 4 rakaat. Kemudian dia dah baca tahiyat, maka dia sujud sahwi.
Sujud sawi. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Sujud sawi saya pun kena ikutlah. Sujud. Okey, duduk antara dua sujud. Kemudian sujud sekali lagi. Okey, kemudian duduk tahiyat. Okey. Kemudian bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, itulah yang dilakukan oleh Nabi. Kalau tak cukup, terus sambung. Tapi yang tak bolehnya da'i, yang tak bolehnya, kalau sekiranya kita duduk macam ni, bersembang pula. Dah bersembang, main handphone, lepas tu pergi. Lebih daripada kebiasaan. Maka kena solat semula. Faham. Dia yang penting ketika mana dah bagi salam, bercakap, imam kurang lagi 2 rakaat, kurang lagi 1 rakaat. Imam sambung terus. Imam terus sambung. Contoh, itu sekiranya kita mengikuti imam. Imam pun dah bagi salam, imam bagi salam, kita pun bagi salam. Tapi kalau imam dia tak sedar, mungkin dia solat 2 rakaat, kita ni tahu baru 2 rakaat. Contoh, imam bagi salam. Kita jangan bagi salam. Sebab kita baru solat 2 rakaat. Kalau kita bagi salam, batal solat kita. Sebab kita solat 2 rakaat, tak sah sebab 4. Maka kita tambah lagi. Sebab imam dah silap, kita jangan ikut. Itu kalau sekiranya imam dan makmum dua-dua silap. Macam hadis Nabi tadi. Kan? Tapi sekiranya imam silap, kita ingat, maka imam bagi salam, kita naik. Imam sedar, maka imam pada ketika itu dia boleh sambung balik solatnya. Baik. Itu dia jawapan dia bagi menjawab persoalan daripada sahabat kita sebentar tadi untuk kita menyelesaikan kekeliruan dan was-was dalam bilangan rakaat. Sedang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Pertubuhan Akademi Al-Bayan kini sedang usaha menjalankan kerja-kerja pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya. Setiap sumbangan yang tuan-tuan berikan, insya-Allah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita membantu untuk membina sebuah kompleks bagi melahirkan Da'i Mu'alaf, Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah, kita kembali bertemu untuk bersama dalam Tanyalah Ustaz pada ketika ini. Dan kalau tadi sempat kita lihat bagaimana proses pembinaan pusat ataupun kompleks pendidikan Akademi Al-Bayan yang Ustaz sedang laksanakan pada ketika ini. Mungkin Ustaz boleh kongsi sedikit Ustaz kepada kita dan juga kepada penonton-penonton proses dan juga bagaimana sekarang keadaannya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat yang mempunyai jiwa dakwah. Kita kena ingat Allah puji kita. Umat Muhammad ni Allah puji, Allah rakamkan dalam surah Al-Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik ummah. Ni Allah puji langsung kepada umat Muhammad. Kenapa? Kerana kamu menyeru manusia pada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran. Kebaikan yang perlu kita tinggikan adalah dengan kalimah la ilaha illallah. Bagaimana baginda Rasulullah dakwah baginda Nabi, Nabi tak berdakwah untuk cari harta, Nabi tak berdakwah untuk cari kesihatan, Nabi tak berdakwah, tetapi dakwahnya Nabi SAW kalimah la ilaha illallah. Seperti mana yang Nabi sebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi pergi ke pasar-pasar, qulu la ilaha illallah, sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa antum tuflihun, kamu akan berjaya. Kejayaan adalah dengan melafazkan kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan sedang membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Kita melihat sekarang ni kerja-kerja dakwah kita kena laksanakan. Kita nak sahabat-sahabat yang di atas muka bumi bersama dengan kita ni, mungkin sahabat-sahabat itu masih lagi belum mengenal Islam, ataupun mungkin kawan-kawan kita yang masih lagi
dia tidak tahu tentang agama Islam, kita nak menyeru mereka juga untuk mereka sama-sama bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. Kerana nilai di sana nanti bukan nilai kawan ataupun nilai pangkat ataupun nilai harta, tetapi nilai di akhirat itu adalah nilai keimanan kepada Allah. Kerana itu kalau kita lihat, kita akan membina sebuah masjid 3 budaya. Kita faham kenapa masjid ialah dibina. Kalau masjid Cina ataupun budaya Cina, dia akan buat masjid tu reka bentuk budaya. Tetapi kita nak gabungkan 3 budaya. Budaya India ada, budaya Cina ada, budaya Melayu ada. Kalau kita lihat, kita akan hiaskan bagaimana nak kata dekatnya Islam dengan mereka ini, sehingga kan seni bina itu sendiri memainkan peranan penting untuk menarik. Sebab Ustaz bila pergi ke mu'alaf-mu'alaf, mereka risau, takut budaya mereka, bahasa mereka, keluarga mereka ditinggalkan. Takut Islam tak benarkan. Kita kata tidak. Islam meraihkan selagi mana tidak melanggar hukum Allah. Sebab tu kita sedang dalam proses pembinaan. Kalau siapa-siapa yang pernah sampai ke tapak, mereka nampak tanah tu telah diratakan. Sebab kita ada sedikit cerun, maka kita dan belakang tu ada sedikit anak air sungai, anak sungai. Jadi kita tengah tambak. Ini diminta oleh majlis. Jadi kemudian kita tengah buat retaining wall. Kita supaya tanah yang kita dah tambak tu dia tak pergi, tak mengalir ke tempat lain lah. Jadi kita kena buat retaining wall. Ini juga yang disebutkan untuk kelulusan. Jadi kita nak membina masjid. Rumah Allah ni nak membina dulu. Dan kita nak pembinaan rumah Allah ni sama-sama kita rebut. Sebab apa? Sebab fadilatnya. Di situlah pelbagai bangsa akan masuk, insya-Allah, dengan izin Allah. Ada bangsa yang pelbagai yang mana mereka menyembah Allah yang esa. Dan dalam hadis Nabi, bagaimana kalau sekiranya kita membina rumah Allah, Allah membina rumah kita dalam syurga. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau rumah kita kalau rumah kita ada dekat Sendayan, contoh kita nak balik Sentul, buat apa pergi Sentul? Kalau Sentul rumah kawan tak apa, tapi rumah kawan pun seketika kita akan balik rumah kita. Kita akan tinggal rumah kita. Kalau Allah dah bina rumah kita dalam syurga, tempat kita mana? Insya-Allah jalan ke syurga tu akan dipermudahkan. Jangan kata rumah kita, mak kita, ayah kita, kan, anak saudara kita, keluarga kita, binalah rumah kita di syurga. Dan kita bayangkan ni ganjaran. Mereka ni akan dilatih, ambil anak-anak mu'alaf, melatih untuk menjadi pendakwah. Dan akhirnya mereka berdakwah. Berapa ramai orang yang akan masuk Islam. Ganjaran mengislamkan orang yang kita sumbang ni tadi, kita juga akan dapat. Sebab tu antara inisiatif ataupun usaha kami sebenarnya tak nak saja meminta. Kalau orang bagi, Alhamdulillah. Dan kita usaha juga buat satu produk untuk dijual. Membeli sambil menderma untuk menyiapkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama. Sambal teriak namanya. Makan memang teriak. Dia bukan sebab pedas, sebab sedap. Teriak, namanya teriak. Jadi dia ada dua. Satu pedas, satu kurang pedas. InsyaAllah kalau siapa-siapa yang beli, pembelian itu akan dimasukkan juga ada sumbangan ke kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf. Jadi ini usaha kami. Boleh pergi ke laman web, boleh telefon nombor yang tertera. InsyaAllah nak berjumpa saya, insyaAllah. Kalau sekiranya jadual okey, tidak jadi masalah, boleh berjumpa. Dan ramai dah daripada Singapura, pukul 1 pagi datang nak jumpa. Kebetulan saya ada di Kuala Lumpur waktu itu, kita pergi berjumpa. Dan Alhamdulillah daripada Singapura, daripada Brunei, daripada, maknanya sahabat-sahabat kita di Asia ni juga melihat projek ummah. Saya tak mampu untuk melakukan seorang. Saya memerlukan sahabat-sahabat penonton. Ayuh support, ayuh menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Sedekah subuh boleh. Hari Jumaat ni sedekah. Tiap-tiap hari nak sedekah pun masuklah ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Dan boleh juga kalau siapa-siapa yang nak follow saya lah. Nak tanya soalan. Ada di media sosial, saya ni bukanlah jenis baca Quran 24 jam. Ada juga kita ada media sosial
insya-Allah soalan-soalan akan dijawab dengan izin Allah. Subhanallah. Di Facebook ada, Instagram ada, dan pelbagai lagi platform media yang boleh anda ikuti Ustaz ataupun Dr. Hadi untuk dapatkan info-info khususnya berkenaan dengan Kompleks Pendidikan Akademi Al-Bayan yang kita wawarkan sebentar tadi. Baik, sedang menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Terlepas info ataupun siaran dari awal, jangan lupa untuk catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Kita kembali selepas ini, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi ini perbincangan berkenaan dengan was-was dalam solat, yang mana kita dah lihat daripada awal sehingga pada ketika ini kita banyak persoalan sudah pun kita jawab kepada penonton-penonton berkenaan dengan bagaimana yang difahami tentang was-was tersebut, bagaimana kaedah kalau terlupa dalam solat sebentar tadi. Ada pula yang kata, dia kata kalau terlupa tu dia kata bukan was-was sebenarnya, terlupa tu dia datang dari was-was itu sendiri. Jadi banyak lagi kita nak kongsikan kepada anda, khususnya berkenaan dengan sedikit praktikal yang kita nak tunjuk kepada penonton-penonton, sebab dia lebih mudah faham bila mana kita gunakan konsep praktikal ini, sebab ada persoalan-persoalan lagi dari sahabat-sahabat kita yang kita boleh ambil. Baik Ustaz, mungkin kita boleh tengok yang tadi, mungkin tadi kita tak sempat nak huraikan tentang yang saya sebut tadi. Kalau orang tu dia datang Ustaz, dia datang, ada imam di hadapan, lepas tu dia datang, dia pun angkat takbir, imam rukuk, dia nak rukuk, imam naik Ustaz. Jadi dia pun confused ataupun dia was-was, dia kata, ish, aku ni masbuk ke tidak? Aku nak kena tambah rakaat ke ataupun aku dapat rakaat tadi? Macam mana ni dia kata? Jadi macam ni, macam mana nak selesaikan Ustaz? Silakan. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kita recap tajuk kita makmum muafiq dan masbuk minggu lepas. Kita nak tahu tentang makmum kita ni adakah makmum masbuk ataupun muafiq. Ini kita lihat kepada kadar berdirinya kita. Faham? Kadar berdiri, kebiasaan orang membaca surah Al-Fatihah, kadar Fatihah itulah 30 saat. Kebiasaannya orang membaca Al-Fatihah daripada Alhamdulillah Bismillah tu sampailah Waladhdallin 30 saat. Maknanya kalau kita sempat berdiri dengan imam kadar membaca Al-Fatihah 30 saat tadi, kita adalah makmum muafiq. Faham? Maka makmum muafiq ni ada tuntutan dia. Kita kena baca Al-Fatihah sampai habis. Okey. Kalau makmum masbuk ni, kita berdiri mungkin 10 saat. Mungkin 5 saat, 15 saat. Kurang daripada 30 saat yang kita sebutkan tadi. Okey, contohnya begini. Okey, imam dai dah tengah-tengah qiyam. Okey, dai pun baca surah Al-Ikhlas, pendek je dia baca surah Al-Ikhlas, kemudian dia rukuk. Okey, rukuk. Okey. Saya pun baru masuk, saya nak masuk, kan kita masuk, dai tengah rukuk ni. Saya takbir, Allahu Akbar, saya nak rukuk, dai bangun. Bila dai dah bangun daripada rukuk, saya baru nak rukuk, tak sempat untuk tamak ninah, maka tidak dikira sebagai satu rakaat. Yang dikira sebagai satu rakaat, perhatikan betul-betul, dia mesti ada tamak ninah. Okey, dai rukuk. Okey. Saya pun angkat takbir, saya rukuk. Rukuk maknanya saya sempat berhenti. Dia tamak ninah, dia mesti berhenti seketika, sekali tasbih. Subhanallah tu, okey, dai pun bangun. Sami Allah. Ini baru dikira sebagai satu rakaat. Maknanya kalau satu rakaat, dia tak baca Al-Fatihah tadi, tak apa. Tak perlu sujud sahwi pun. Sebab dia, kata Nabi, dia sempat bersama dengan imam. Tadilah. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Kalau tak sempat, contoh kalau tak sempat, dai tengah sujud, contohlah imam tengah sujud, maka kita kadang-kadang yang kebiasaan orang masuk, dia takkan sujud. Sebab dia kata rugi dia sujud. Dia ingat perniagaan kot.
rugi untung. Kalau sujud bukan kira satu rakaat rugi. Jadi dia pun tengoklah kain orang, oh ini jenama cantik juga kain ni. Dia tunggu imam naik. Dia tunggu imam naik sambil-sambil. Jadi sebenarnya kalau kita hari ni solat dalam keadaan kita datang lewat masjid ataupun mana-manalah surau, kita tengok imam tu tengah tahiyat awal, maka kita buat tahiyat awal terus. Faham? Angkat takbir, contoh angkat takbir, Allahu Akbar, terus duduk tahiyat. Maknanya kita terus tahiyat awal. Kalau imam tengah sujud, angkat takbir, terus sujud. Walaupun tak dikira tetapi ada ganjarannya. Faham? Sebab ganjaran mengikut imam. Cuma kalau tadi da'i dah rukuk, saya sempat tomak ninah, berhenti seketika bersama dengan imam, dia jangan. Saya da'i rukuk, saya pun nak rukuk, da'i bangun macam tadi. Itu tak dikira. Dia mesti tomak ninah bersama dengan imam, maka barulah dikira sebagai satu rakaat. Baik. Sebab ramai orang sebenarnya dia keliru kat situ. Kan? Dia kata, dia kata sempat rukuk, dia kata imam belum sujud lagi, jadi saya dapatlah rakaat tu, dia kata. Ni sebenarnya salah faham. Baik. Ustaz, kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita. Katanya dari Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Kita lihat soalannya, katanya, Assalamualaikum. Was-was bab kentut. Bila tahan kentut, dalam rakaat keempat pula tu katanya, kadang-kadang rasa macam keluar angin tapi rasa macam tak keluar. Bagaimana dalam situasi ini? Tentang solat wanita pula. Sebelum solat, dah pastikan tiada rambut terkeluar. Bila sedang solat, angin tiup, terasa helaian rambut ada di pipi. Perlukah husnuzon anggap je benang telekung? Lepas tu habis solat, memang betul rupanya rambut. Bagaimana tu Ustaz? Perlukah ulang semula solat tadi? Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Tuan Muhammad Faizal. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Tuan Muhammad Faizal yang subhanallah sering bertanya. Semoga Allah merahmati dengan soalan-soalan ini. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, la yansarif hatta yasma' sautan au yajida rihan. Kata Nabi SAW, contoh kita tengah sembahyang ni, kita mungkin perut kita memulas. Maka hukum solat dalam keadaan menahan untuk membuang, sama ada yang kecil ataupun yang besar, maka hukumnya makruh. Kalau nak kencing dulu, tak ada masalah. Nak buang yang besar, pergi besar dulu. Pergi macam mana lama pun tak apa. Kan? Sebab apa? Sebab kalau kita solat, Allah, imam pula lambat duduk terkepit macam tu. Tapi Ustaz, kalau dia tahan tu, dia pergi buang, waktu solat habis, macam mana? Tak apa. Dia macam ni. Itu takkanlah dia daripada awal waktu tu ke Zuhur kan panjang. Mungkin. Tapi kalau sekiranya dia sengaja melewatkan, contoh dia duduk tak ada buat apa, tiba-tiba lagi 5 minit nak keluar waktu itulah baru dia solat, dan waktu itulah sakit perut, sehingga menyebabkan solat tu terlepas, maka dia berdosa. Dia yang melewatkan. Dia sengaja melewatkan. Cuma kata ulama yang makruhnya menahan. Sebab tu ada dalam hadis Nabi, kalau dah dihidangkan makanan, pergi makan dulu. Nak kekang daripada was-was tu tadi, nak elak daripada was-was syaitan. Sebab kadang-kadang ada orang yang dihidang, kena pula kambing bakar, tu yang rukuk. Ada lagi? Sambil tengok, ada lagi. Sebab tu simpan dulu. Kalau nak makan. Kalau tak nak makan atau nak solat dulu, simpan dulu makanan. Supaya apa? Supaya tak ganggu dalam solat. Begitu Nabi berhati-hati. Sama juga kalau dalam keadaan mereka ni menahan angin. Ataupun menahan, orang kata nak buang air kecil ataupun air besar. Maka kata Nabi apa dia? La yansarif. Jangan kamu pergi. La yansarif hatta yasma' sautan, sehingga kamu dengar bunyi. Prot. Contoh. Confirm. Jadi barulah pergi. Au yajida rihan, ataupun kamu bau busuk, bau petai. Boleh tahan dia bau. Bau pergi. Tapi kalau kamu rasa bunyi dekat perut, kadang dia bunyi perut. Kan dia bergetar. Ataupun dia nak keluar minta maaf. Kadang bahasa ni dia nak terkeluar kentut, dia minta maaf. Kita pun kepit. Biasa tak? Biasa. Kita pun tahan. Supaya dia jangan keluar. Maka selagi mana tak bunyi, selagi mana tak ada bau, maka jangan pergi. Kadang-kadang syaitan, batal dah, bila confirm batal. Jadi kita kena yakin waktu tu. Faham. Kalau tak ada bunyi, tak ada bau, maka Nabi kata la yansarif. Tetapi sekiranya ada dua-dua tu. Kan? Dan dia pun yakin, kentut dah. Kan? Tapi slow-slow, dia lepaskan sikit-sikit. Contohlah, takut orang sebelah dengar.
Contoh, dia dah tahu. Jadi macam mana dia nak keluar daripada solat? Kalau solat ni nak keluar, dia tengah semayang ni, kan? Kalau dia tak jadi, kalau dia dengan imam, cara dia begini, kan? Kalau dengan imam tengah baca Al-Fatihah, saya dah terkentut. Jadi nak keluar, maka Nabi suruh kita buat pegang hidung. Jangan pegang belakang. Walaupun kentut, pegang hidung. Pegang hidung, kita keluar. Kalau pintu kat sana jauh, kita boleh ikut melalui celah-celah orang. Maksudnya celah, minta maaf saya membelakangi kamera. Macam celah ni, contoh celah, kita ikut celah orang macam ni. Ikut. Sambil pegang hidung. Orang yang dia nak lalu ni, kena bagilah. Geraklah sikit ke sana. Bagi dia lalu. Tetapi kalau macam masjid yang besar, nak ikut pintu belakang tu mungkin jauh, maka boleh lalu di hadapan orang yang sedang solat. Walaupun hukumnya tak boleh, maka kata ulama sekiranya dia boleh keluar, maka dia keluar ambil wuduk solat balik. Tetapi sekiranya memang penuh macam solat Jumaat, dia pula memang betul-betul dekat tengah, nak keluar kanan pun banyak, maka kata ulama dia duduk je. Dia duduk, maka solat Jumaat tu tak dikira, dia kena ganti dengan zuhur. Adakah dia berdosa? Tidaklah, sebab dia memang dia tak boleh ikut gerakan, Ustaz. Mana? Kalau dia ikut je gerakan solat tak boleh. Tak boleh. Sebab dia solat dalam keadaan tidak ada wuduk, maka solatnya tak sah. Tak perlu ikut. Maka dia duduk saja. Kata ulama, duduklah kamu duduk sehingga orang selesai, barulah solat zuhur. Kalau sekiranya masjid tu susah nak keluar. Faham. Tetapi kalau boleh keluar, maka keluar pegang hidung. Maknanya lalu depan orang pegang hidung. Kenapa hidung, Ustaz? Sebab apa hidung? Ni soalan dia. Sebab darah yang mengalir. Sebab tu kalau darah yang mengalir tu membatalkan solat. Faham. Jadi hidung kan berdarah. Pegang hidung, maka keluar. Orang tahu solat dia dah batal, dia pegang hidung. Kalau kita pegang belakang kita, jalan, orang gelak, ya ni mesti kentut ni, dia kata. Jadi jangan buat pasal. Kejap lagi habis orang gelak. Jadi pegang hidungnya, jalan. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Supaya orang ni tak ada sangka buruk dekat dia. Betul. Lah kan? Kalau tadi dengan imam, kalau seorang pula. Kan, dia sembahyang. Kan, ghairil maghdubi alaihim, bunyi prot. Jadi macam mana nak batal? Adakah perlu niat? Saja aku membatalkan solat, tak perlu niat. Ataupun bagi solat, Assalamualaikum warahmatullahi, tak perlu. Batal, keluar je lah. Faham. Maknanya keluar. Cuma kalau sengaja membatalkan. Ada orang sengaja batalkan. Contoh, kan, dia semayang, bini panggil. Abang, dia punya takut dengan bini ni, kata, kalau aku ni, sebab bini punya sayang lah, bukan takut sayang. Jadi kata Nabi SAW, kata di dalam ayat suci Al-Quran, la tubtilu a'malakum, jangan kamu membatalkan amalan kamu. Hukumnya haram membatalkan dengan sengaja. Jadi jangan batalkan. Tapi kalau terpaksa batalkan, maknanya daripada tengah semayang ni, keluar terus. Begitu kata para alim ulama. Dan ada juga yang kata bagi salam, tetapi kebanyakan kata keluar terus. Itu dah dikira sebagai membatalkan solat. Baik. Dan soalan kedua tu, Ustaz, tentang dia kata rambut yang terkeluar tu. Baik. Mengenai tentang rambut yang keluar, ada pandangan mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, sedikit sahaja aurat yang terkeluar tak ditutup semula, maka hukumnya batal. Contoh, orang perempuan kan pakai telekung, tiba-tiba angin bertiup. Kalau sekiranya dia perasan bahawa ada rambut yang terkeluar, dia masukkan balik. Maksudnya dia masukkan balik rambutnya, maka tidak batal solat. Faham. Kalau tersingkap, contoh, kan? Sekarang ni kipas helikopter. Kipas yang besar tu, terangkat kain. Sebab terlampau kuat angin. Tiba-tiba kain kita ni terangkat. Sehingga benda dah. Kita tutup lah. Cepat-cepat tutup. Jangan biar sejuk sikit. Maka kalau tersingkap aurat, batal. Singkap dengan sengaja, batal. Tidak sengaja, tutup balik. Begitu juga dengan orang perempuan. Cumanya saya nak duduk. Boleh tak? Ya, duduk orang perempuan. Okay, cumanya, orang perempuan ni kan dia dah bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun betulkan, ada rambut lah. Baik, bila dia fikir ada rambut, dia kena tanya, adakah rambut itu keluar ketika mana dia sedang solat? Kalau sekiranya ketika sedang solat, ni dalam mazhab Syafi'i, maka solatnya tadi tak sah. Tetapi kalau dia rasa, ni terkeluar waktu dia bagi salam ni. Salam ni dia dah bagi, dia nak pergi ke sana terkeluar. Mungkin dia rasa, ni terkeluar ketika mana lepas bagi salam dah. Maka solatnya tu sah. Sebab
dah di luar daripada solat. Kata dalam mazhab Syafi'i, khususnya karangan Imam An-Nawawi, maka sedikit saja membatalkan. Dan insya-Allah kejap lagi Ustaz akan sambung sedikit. Baik, itu dia perihal berkenaan dengan macam mana yang disebutkan tadi. Yang pertama tentang angin yang keluar, dan yang kedua ketika mana rambut terkeluar daripada telekum khusus untuk muslimat. Itu telah kita jawab dan banyak lagi perbincangan selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kembali bertemu, teruskan perbincangan kita. Was-was dalam solat. Pasti dan sudah tentu kita biasa mengalami situasi seperti ini, dan kita pun terfikir macam mana nak selesaikan penyakit ini dan juga apa formula supaya kita dapat beribadat dengan sempurna, khusyuk dan juga dapat kesempurnaan dalam ibadat tersebut. Tadi Ustaz dah kongsikan kepada kita, penting untuk faham, ada perasaan takut, pengharapan dan juga kita ada rasa malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kunci untuk dapatkan kekhusyukan, menghilangkan was-was. Baik, kita nak ambil soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, iaitu Puan Mazni Hasan. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kiranya kita membatalkan solat jika berasa was-was atau terlupa rakaat? Jadi terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Puan Mazni, dan kita serahkan kepada Pali Ustaz. Dia tak ada betul-betul lah ni. Ini nampak salah je, batal terus sembahyang semula. Bagaimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Mazni. Subhanallah, soalan yang luar biasa dan bagus untuk dikongsikan. Baik, saya tanya balik kepada penonton. Adakah kita ulang balik, kita yakin kita dah tak was-was? Jadi sampai bila? Itulah syaitan, dia berjaya. Berjaya untuk menyebabkan kita sengaja membatalkan solat tanpa sebab. Dan apabila dia berjaya, kita solat semula, dia akan gagu lagi, batal lagi. Kemudian dia last kali kita akan give up. Kan bahasa Inggerisnya, kita akan rasa malas sembahyang lah, asyik kena was-was je. Jadi menyebabkan akhirnya kita tak solat. Ini kejayaan besar iblis dan syaitan. Jadi apa yang kita kena buat, Nabi dah ajarkan kepada kita macam mana nak tadi untuk kita menyebutkan seperti mana dalam hadis Imam At-Tirmizi yang saya sebutkan, syaitan bernama khinzib. Kan bagaimana tu tadi saya nak tunjuk, tapi saya tunjuk di sini senangnya. Okey, kita sembahyang ni, bayangkan saya tengah berdiri ni lah, nampak berdiri kan. Datang was-was ataupun datang gangguan syaitan, maka kita sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanir. Sama ada kita makmum ataupun solat sendiri. Cuma kalau makmum tu janganlah suara kuat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Imam, dia ni imam ke aku imam kan? Macam nak gulingkan aku je. Jadi baca perlahan, kadar kita dengar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Summa yanfus ala yasari. Kemudian hendaklah dia menghembuskan, meniupkan di sebelah kirinya salasan 3 kali. Begini, contohnya tengah sembahyang, kalau dengan berjemaah ni, berjemaah, maka kita ke kiri sedikit, kemudian hembus. Jangan ludah, kesian orang sebelah. Jadi, hembuskan. 3 kali kata Nabi. Sahabat tu buat, dia kata, selepas daripada tu, aku tak rasa was-was dah. Tak rasa bisikan syaitan dah. Sebab, itulah yang kalau kita rasa ada bisikan, itu yang kita kena buat. Sebut auzubillahi minasyaitanirrajim, kemudian ke kiri sedikit. Jangan kiri sangat. Kan? Kiri sedikit, hembuskan 3 kali. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya dan disebutkan oleh para alim ulama untuk buat. Sebab tu kalau kita solat nak batalkan, janganlah tubtilu amalakum, jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu, sengaja membatalkan, hukumnya haram, berdosa. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan tentang membatalkan solat sebentar tadi. Dan soalan kedua dari sahabat kita, Izara. Assalamualaikum, katanya juga dari Facebook. Bagaimana bagi solat dalam keadaan darurat? Contohnya ketika musibah banjir yang terpaksa berjaga-jaga. Bimbang kenaikan air itu membuatkan hilang kekhusyukan dan was-was akan hadir. Bagaimana pula solat situasi darurat sebegini? Sekiranya was-was itu hadir hingga terlupa rakaat, apakah perlu sujud sahwi ataupun menambah rakaatnya? Silakan Ustaz.
was-was terhadap situasi semasa. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada Izzara. Apabila dalam keadaan situasi, kita boleh solat dalam keadaan situasi tertentu, mengikut keadaan kita. Baru-baru ni macam semalam tak silap saya tengok di akhbar flight MAS yang terpaksa patah balik ke Australia, begitulah disebabkan ada orang yang sedang solat di ruang bukan ruang solat, di ruang jalan. Maka dekat tempat yang orang nak lalu tu dia solat. Maka menyebabkan ialah ketidakselesaan. Sebenarnya kita ada kaedah solat bagaimana di atas flight. Bagaimana kalau di atas kereta api, bagaimana di atas sampan. Islam tu mudah, jangan kita payahkan. Dan begitu juga kalau dalam keadaan banjir, nak rukuk macam Ustaz, dah banjir macam ni. Contoh, tengah-tengah banjir, solat kena buat. Banjir ni, rukuk, tenggelam kita. Jadi sebenarnya kaedah tu ada. Dalam keadaan kita tunggu bantuan sampai, kita tahu waktu solat dah masuk, dan ia sebenarnya tidak menjadi masalah untuk kita solat, kerana ialah mungkin kalau kita dalam keadaan darurat sampai dah tak boleh, itu tak apa. Dalam keadaan kita rasa kita boleh solat, maknanya atas bumbung ke, ataupun kita duduk atas kursi tinggi, air dah sampai parah dada, contohlah parah dada, dan benda tu boleh kita lakukan solat, maka kita solat dalam keadaan menggerakkan kepala saja. Kepala kita, contoh kalau kita nak rukuk, kita gerakkan sedikit seperti orang yang lumpuh juga kan, sebab keadaan itu. Kalau kita takkan kita nak sujud, maka perlu tak kita sujud sahwi kerana kita menggerakkan kepala? Tidak perlu. Tetapi sekiranya dia lupa rakaat, kan, sebab mungkin situasi tu ialah dia takut dan sebagainya, sehingga 3 ke 4 macam tadi, maka sujud sahwi tu sunnah. Saya ulang sekali lagi, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sujud sahwi tu hukumnya sunnah. Tak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Ini disebutkan dalam kitab mazhab, sunnah saja. Kalau kita buat, maka dapatlah pahala ganjaran. Kalau kita tak buat, tidak jadi masalah. Disebabkan apa? Disebabkan kita terlupa, bukan sengaja nak tambah rukun. Contoh, kita pergi tambah 5, tak apalah ni banjir-banjir, kita tambah 5, semoga Allah rahmati kita. Itu hukumnya batal. Tapi selalunya orang tak sengaja. Tak sengaja tak apa. Kan namanya tak sengaja. Kita kalau termakan, tak apa. Kalau terminum waktu puasa, tak apa. Kan? Tapi tak adalah orang sampai terkahwin lagi. Tak ada. Itu tak boleh lah tu. Ni contoh. Jadi, kalau tak sengaja, maka tidak jadi masalah. Wallahualam. Wallahualam. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Masih dalam perbincangan was-was dan juga gangguan dalam solat. Katanya, Ustaz, mungkin ada di luar sana yang mengalami gangguan obsesis kompulsif ringan ataupun disebut sebagai OCD, ya, tetapi mampu mencetuskan rasa was-was ketika wudu dan solat kerana mengharapkan kesempurnaan di dalam ibadah solat mereka. Mohon nasihat Ustaz kepada golongan seperti ini. Terima kasih kepada sahabat kita Intan Zurina, dan saya serahkan kepada Ustaz. Mungkin OCD ataupun perfectionist. Silakan. Baik. Sahabat-sahabat, yang ni yang kita sebutkan tadi, penyakit was-was al-qahri, penyakit was-was yang keterlaluan. Ni penyakit mental sebenarnya. Penyakit mental dibantu pula oleh syaitan, memanglah dia akan sentiasa was-was. Bagaimana kita nak ni? Kita kena tahu, yang pertama, kita kena belajar tentang ilmu solat. Kalau kita belajar dalam ilmu solat, maknanya kita tahu kalau kita terlupa, kalau tertambah, kita tahu apa yang kita nak kena buat. Itu ilmu yang perlu kalau dalam bab ibadat lah. Kemudian yang kedua, kata para alim ulama, kita belajar ilmu solat yang pertama. Yang kedua, kita minta perlindungan Allah. Ni dalam bab ibadat khususnya. Minta perlindungan, amalkan 3 kul. Sebab surah An-Nas, kita minta perlindungan Allah daripada bisikan syaitan. Syaitan ni da'i ada 2 jenis. Satu, syaitan yang mana jenis daripada kalangan jin. Syaitan ni pengikut iblis daripada kalangan jin. Kalau orang kena rasuk, baca ayat kursi dekat dia, lari dia. Tiba-tiba kena rasuk, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca, lari. Syaitan jenis kedua, syaitan manusia. Kawan kita datang, jom kita tikam nombor.
Cuba baca ayat kursi ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia sambung. Kawan ni boleh sambung. Dahsyat syaitan manusia. Habis-habis dia kata, mana tahu berkat Quran ni kena first prize pula. Ini syaitan manusia lagi dahsyat. Jadi sebab tu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nas minta perlindungan daripada Allah supaya Allah jauhkan daripada bisikan syaitan. Surah Al-Falaq daripada kejahatan manusia nak sihir kita. Surah Al-Ikhlas adalah untuk kita akidah kita kepada Allah, pergantungan kita kepada Allah. Subhanallah. Terima kasih Ustaz untuk tips yang Ustaz bagi pada kita, cara keluar daripada masalah ataupun penyakit was-was. Mungkin Ustaz ada doa yang nak dikongsikan kepada penonton-penonton sebagai penutup perbincangan kita pada pagi ini. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Agung, Maha Kuasa, ya Allah. Kau telah memberikan kepada kami pelbagai nikmat yang tidak terhingga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah segala-galanya sandaran kami kepadamu, ya Allah. Tiada tempat yang kami meminta melainkan kepadamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, kami mengakui tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, ya Allah. Amin. Maka ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Amin. Ampunkanlah dosa ahli keluarga kami, ya Allah. Amin. Ampunkanlah ke semua manusia, ya Allah, di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk-Mu, ya Allah. Janganlah Kau matikan kami, ya Allah, melainkan mati kami dalam kebaikan dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Janganlah Kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami melakukan maksiat. Ya Allah, ringankanlah tubuh badan kami untuk beribadah kepadamu. Ringankanlah lidah kami untuk kami berzikir kepadamu. Ringankanlah hati kami untuk sentiasa ikhlas kerana-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amalan kami ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman, ya Allah, dalam program Tanyalah Ustaz. Berikanlah kami kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami, cucu-cucu kami, zuriat kami daripada malapetaka, ya Allah. Jadikanlah diri kami, anak-anak kami, zuriat kami sentiasa mendirikan solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz bersama dengan Ustaz Dr. HD setiap Selasa dengan topik-topik yang menarik serta amalan secara praktikal. Setiap Selasa, jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Jom kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.